A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Ali Imran. Ayat 170. 170. 169 dah ke? 169 sebelum kan? Ha. Rasa macam tulis saja. Dah. Ha. Okey, kita sambung ayat 170 dan seterusnya. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa yang belum? 166. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'iznillah wa liya'lamal mu'minin. Ayat 166. Dan ayat 167, pengajaran dia dirangkumkan dalam sekaligus untuk dua ayat ni. Ayat 167, wa liya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Okey, pengajaran daripada dua ayat ni. Pertama, hiburan bagi orang yang beriman. Hiburan bagi orang yang beriman dengan menerima apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah. Kerana semua yang berlaku adalah dengan izin Allah. Yang kedua, sesungguhnya Allah kadang-kadang mentakdirkan ke atas hamba-Nya yang beriman apa yang tidak disukainya. Apa yang tidak disukainya. Kerana hikmah yang besar. Kerana hikmah yang besar.
Antaranya ialah untuk memberi pengajaran kepada orang yang beriman agar tidak mengulangi kesilapan yang dilakukan. Dan juga untuk memberi ganjaran pahala yang besar dari kesabaran dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, antara musuh terbesar di dalam Islam ialah orang-orang munafik. Yang sebenarnya lebih bahaya daripada orang-orang kafir. Yang keempat, semakin kuat Islam, semakin kuat kemunafikan manusia, dan semakin lemah Islam, semakin lemah kemunafikan manusia. Oleh kerana itu, sifat munafik hanya muncul setelah Islam kuat, iaitu selepas kemenangan Islam dalam peperangan Badar. Yang kelima, Yang kelima, orang-orang munafik adalah manusia paling pendusta. Dan antara sifat utama munafik ialah apabila bercakap, mereka berdusta. Yang keenam, orang-orang munafik berusaha bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan sifat munafik mereka. Akan tetapi Allah membongkarkan
sifat munafik mereka apabila keadaan memerlukan, sebagaimana dalam peperangan Uhud. Yang ketujuh, orang-orang munafik tidak ada sedikit pun kebaikan pada mereka. Bahkan semua perbuatan mereka adalah bertujuan untuk menghancurkan Islam. Okey, habis lah. Ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Pengajaran ayat 168. Pertama, celaan kepada mereka yang terhimpun padanya perbuatan yang tercela dan perbuatan dan perkataan yang tercela. Yang terhimpun pada mereka perbuatan dan kata-kata yang tercela. Sebagaimana dalam peperangan Uhud ni, orang munafik dari segi perkataan, apa dia kata? Kalau mereka yang mati itu dengar cakap kami, mereka tak akan mati. Itu tercela dari segi perkataan. Yang kedua, tercela dari segi perbuatan, iaitu mereka tarik diri daripada peperangan. Lebih kurang 300. Okey, yang kedua, orang munafik sangat takut kepada kematian. Dan sangat mencintai kehidupan dunia. Maka barang siapa yang takut pada kematian dan mencintai dunia, dia menyerupai orang-orang munafik. Yang ketiga, sesiapa yang suka menyalahkan takdir, dia menyerupai orang-orang munafik. Yang keempat, tidak ada seorang pun yang boleh menolak kematian. Walaupun dia berada di atas katil di rumahnya.
Yang ke 7. Yang ke 5. Wajib berurusan dengan manusia mengikut apa yang zahir. Sekiranya pada zahirnya dia beriman, maka wajib bergaul dengannya sebagaimana bergaul dengan orang yang beriman, walaupun hakikatnya adalah munafik. Okey. Kita sambut dan debur ayat seterusnya. Nanti kita sekalikan dengan ayat ni. Okey. Ayat 169 dia sebenar berkait rapat dengan ayat 170. Sebab tu pengajaran ayat 169 saya tangguhkan pengajarannya untuk disekalikan dengan ayat 170. Okey, kaitan ayat 169 170 dengan ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya orang munafik mengatakan bahawa kalau orang beriman ni mendengar pandangan mereka, iaitu tidak berperang di luar Madinah, yang mati 70 orang tak akan mati. Itu menunjukkan orang munafik ni sangat takut pada kematian dan sangat berusaha untuk mengelak daripada kematian. Sebab bagi mereka kehidupan dunia adalah segala-galanya. Maka ayat 169 Allah menempelak mereka yang menganggap kematian itu satu kerugian dan hidup itu adalah satu nikmat. Jadi Allah kata dalam ayat 169 ayat yang lepas, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna allazina qulu fi sabilillah. Jangan sekali-kali engkau menyangka engkau tu sama ada Nabi Muhammad ataupun siapa saja yang membaca ayat ni. Jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang mati pada jalan Allah adalah mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu sebenarnya hidup. Bukan setakat hidup, tapi hidup mereka sangat berbeza dengan hidup orang yang hidup di dunia. Iaitu hidup mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Dan yurzaqun, mereka sentiasa diberi rezeki. Jadi ayat itu sebenarnya Allah nak menolak pegangan orang munafik yang mengatakan kematian adalah satu kerugian dan kehidupan adalah satu keuntungan. Tak. Allah kata mati orang yang syahid bukan mati sebenarnya. Bahkan mereka jauh lebih beruntung daripada mereka yang masih hidup. Apa keuntungan orang yang mati syahid? Dalam satu hadis sahih disebut ada 6 kelebihan orang yang mati syahid fi sabilillah. Apa dia? Tak perlu dikafan. Tapi itu bukan satu keuntungan yang besar lah kan. Pertama sekali, bila darahnya tumpah, titisan darah yang pertama, terus diampunkan semua dosanya. Sahabat bertanya Rasulullah, ada kemungkinan tak dosanya tak diampunkan? Nabi kata tak ada, semua dosanya diampunkan. Kecuali malaikat kata apa? Hutang. Kalau ada hutang, sangkut.
Selain pada hutang, semua diampunkan. Dan ketika itu juga, saat itu juga ditunjukkan tempatnya di syurga. Ketika darahnya yang pertama mengalir, tumpah, semua dosanya diampunkan, dan ketika itu juga ditunjukkan tempatnya. Dia nampak ada tempatnya di syurga, mana confirm dia ahli syurga. Yang ketiga, dia diselamatkan daripada azab kubur. Tidak ada langsung fitnah ataupun azab kubur. Yang keempat, dia boleh tarik 70 orang ahli keluarganya. Dengan dia mati syahid, dia boleh memberi syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya untuk masuk syurga. Itu ada dalil. Ada pun yang hafal Quran boleh tarik keluarga berapa orang, itu tidak ada dalil. Dalil itu tidak sahih. Yang keempat kan? Yang kelima, dia akan dikahwinkan dengan 72 bidadari. Yang keenam, dia diselamatkan daripada suasana yang menakutkan pada hari kiamat, iaitu suasana hari dibangkitkan tenang sahaja. Termasuk daripada mahsyar, hidupnya terlalu tenang, langsung tidak ada rasa takut. Okey, 6 kan? Ada hadis riwayat 6, ada hadis 7. Satu yang ketujuh ialah riwayat yang lain dipakai mahkota di atas kepalanya, dan mahkota tu ada permata yang banyak. Setiap permata nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isi. Setiap satu permata. Dan hadis yang lain Nabi kata, roh orang yang mati syahid Allah akan tukar dalam bentuk burung, dan burung itu akan berterbangan di dalam surga. Bila dia mati, rohnya terus bertukar dalam bentuk burung dan terus masuk syurga. Bukan jasadlah, roh sahaja. Dan mereka, roh ni akan terbang ke mana-masanya, ke mana-mana saja dalam surga, dan akan hinggap di pokok-pokok dalam surga. Dan ketika itu Allah bertanya kepada roh orang yang mati syahid dalam surga, tamanna, berangan-anganlah kamu, apa yang kamu nak, mintalah. Maka kata roh ahli syurga, apa lagi yang kami nak? Kami dah boleh terbang bebas dalam syurga, kami nak apa saja kami dapat, kami nak apa lagi? Allah bagi tahu lagi, mintalah apa saja yang kamu nak. Kata roh ahli syurga, kami nak apa lagi? Kami dah dapat nikmat yang kami tak pernah terfikir pun. Allah tanya lagi, mintalah apa saja. Bila roh ahli syurga ni melihat Allah macam mendesaklah, dia nak juga supaya roh ahli syurga menjawab, nak apa sebenar lagi? Maka roh ahli syurga menjawab, kalau boleh kami nak pulang semula ke dunia untuk kami dibunuh dalam peperangan dan kami mati syahid, supaya apa? Kami dapat kelebihan yang kami dapat seperti sekarang. Tidak ada orang yang minta nak balik semula ke dunia untuk mati pada jalan Allah, melainkan orang yang mati syahid. Kenapa? Sepatut dia minta syurga yang bertambah kan? Darjah lagi tinggi tak? Dia minta nak balik semula ke dunia. Sebab nikmat yang dia nampak dan dia rasa tu terlalu hebat, sehingga dia rasa aku kena mati syahid sekali lagi supaya dapat kehebatan yang berganda. Boleh? Sebab itulah tajuk malam ni apa dia? Tajuk malam ni, orang yang berakal waras, dia akan utamakan apa yang di sisi Allah. Dan orang yang tak berakal, dia akan utamakan apa yang di sisi manusia. Duit, pangkat, itu orang yang tak berakal. Kenapa orang tak berakal utamakan dunia? Sebab dunia ni sementara. Dapat hebat macam mana pun, penat, letih, akhir sakit, dan akhirnya sama ada dia mati dulu ataupun harta yang dia miliki habis dahulu. Jadi itu tanda orang tak berakal, sebab berusaha untuk mendapat benda yang tidak kekal. Ada pun orang yang berakal ialah dia akan berusaha untuk mendapat yang
kekal abadi. Itulah tanda orang yang berakal. Okey, kita tengok ayat seterusnya. Farihina. Farihina apa makna? Mereka bergembira. Lari. Tulis kat lain lari ya. Tengok. Mereka bergembira. Siapa ni? Para syuhada. Siapa yang kata mereka gembira? Inilah gembira yang sebenar. Sebab disahkan oleh Allah. Kadang-kadang kita rasa kita gembira tapi tak boleh tentu boleh pakai kan? Kadang-kadang mulut gembira, hati sakit kan? Okey, gembira ni Allah kata mereka gembira dengan apa? Bima dengan apa yang atahumullah. Apa yang telah diberi kepada mereka oleh Allah. Kita kalau bos kita bagi bonus 6 bulan gaji, gembira tak? Kalau tak gembira memang ada masalah. Gembira kan? Kalau bos bagi bonus setahun, lagi gembira. Tapi gembira tu bertahan berapa lama? Sekejap, tahun depan langsung bos tak bagi. Sakit hati tak? Kalau nak bagi tak tahun kan? Jadi kalau bos bagi 6 bulan gaji ke, setahun gaji ke, kita dah gembira. Cuba bayangkan, yang ni siapa bagi? Allah. Bos hebat macam mana, kaya macam mana, dia nak bagi pun ada hak dia. Lagi pula staf dia ramai kan? Tapi kalau Allah yang bagi, ada hak tak? Kalau Allah bagi pada 1 juta manusia, 1000, setiap seorang ada 2-3 syurga, habis tak apa yang di sisi Allah? Tak. Sebab itulah kalau kita orang yang berakal, dia akan cari, kalau dia nak sesuatu yang lebih, dia tengok siapa? Siapa yang memberi? Kita kalau bekerja, kita pilih syarikat yang paling besar gaji, yang paling berjaya, ataupun syarikat yang kecil. Syarikat goreng pisang dengan syarikat jual kereta, yang mana kita minta kerja? Jual kereta kan? Nampak sangat cerdik kan? Tapi bila antara syarikat yang dikendalikan oleh manusia dengan Allah yang bagi gaji, kita kebanyakan manusia pilih yang mana? Di situ nampak tak cerdik kan? Kadang-kadang nak dapat duit di sisi manusia, dia lewatkan kerja Allah. Yang Allah bagi apa ni? Bila Allah bagi, pasti farihin, gembira. Dan gembira di akhirat ni, ada tak mungkin sementara? Tak ada. Mungkin lepas 20 tahun jadi sedih. Ada tak? Tapi gembira kat dunia tak bertahan lama kan? Okey, Allah bagi apa ni? Min fadlihi, dari kurniaannya. Kita pernah dengar satu hadis, hadis sahih Nabi kata, kalau semua manusia di seluruh dunia ni dan semua jin berkumpul dan minta apa saja daripada Allah, dan Allah perkenankan semua permintaan mereka, ada yang minta banglo, ada yang minta macam-macam lah, ada minta tanah 100 ekar, semua Tuhan bagi. Apa yang Tuhan bagi pada semua permohonan manusia dan jin, Nabi kata hanya baru seperti kita celup jari di laut dan angkat jari. Air yang melekat di jari, itulah yang sebenarnya yang Allah bagi pada semua yang manusia minta. Yang berbaki macam air laut.
Jadi sangat bodoh manusia yang berlomba untuk mendapat apa yang di sisi manusia tapi mengabaikan apa yang di sisi Allah. Cuba buka surah ni. Surah An-Nahl ayat 96. Surah An-Nahl ayat 96. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallah baqin. Allah kata apa? Ma'indakum, apa yang di sisi kamu, yanfadu. Apa benda yanfadu? Pasti akan hilang, pasti akan binasa. Dan wa ma'indallah, dan apa yang di sisi Allah baqin. Apa benda baqin? Kekal. Betul? Jadi orang yang berakal dia pilih yang mana? Yang fadu ke yang baqin? Ha? Tengok kita baca ayat ni. Allah kata, apa yang di sisi manusia, yang fadu, akan binasa. Kadang-kadang harta tu habis dulu sebelum dia mati. Kadang-kadang harta kekal tapi dia mati dulu. Pasti salah satu. Dan apa yang di sisi Allah, baqin. Allah cakap, kita pun baca. Tapi realiti kehidupan kita, banyak masa kita habis untuk kerja yang mana? Ha? Okey. Apa yang di sisi kamu yang fadu? Yang fadu. Apa di sisi kum tu kamu akan lenyap. Dan apa yang di sisi Allah baqin, kekal. Kemudian Allah kata apa? Walana jaziyanna, dan pasti ada dua harfu taukid, satu lam, yang kedua nun, penegasan. Pasti sesungguhnya kami akan balas. Kami akan balas kepada siapa ni? Allazina sabaru, kepada orang-orang yang sabar. Apa yang Allah akan balas? Ajrahum. Ajrahum, upah. Siapa yang bagi upah ni? Allah. Bila Allah yang bagi upah, pasti besar dan hebat. Yang kedua, pasti kekal. Kemudian Allah akan balas apa ni? Bi ahsan, dengan yang lebih baik daripada makanu ya'malun. Lebih baik daripada apa yang mereka beramal. Apa maksud dia? Manusia balas tak kalau kita bekerja dengan siapa saja? Dia balas tak dengan lebih baik daripada apa yang kita buat? Ha? Tak pernah, ha? Tak pernah kan? Kalau ada syarikat bagi lebih baik daripada yang pekerja buat, agak-agak apa jadi syarikat tu? Ha? Tak cukup duit nak bayar gaji sebab ramai sangat nak bekerja kan? Tapi Allah bila balas mesti lebih baik daripada yang kita buat. Contoh, kita sedekah RM1, Allah bagi berapa? 700. Itu pun RM1 pun siapa yang bagi? Allah. Allah bagi RM1 dan Allah nak kita gandakan yang RM1 itu apa dah? Keluarkan balik. Aku bagi 700. Tapi manusia saya yang RM1 ke yang 700? Ha? Itulah manusia.
Kalau kita solat sunat fajar 2 rakaat. 2 rakaat aja, berapa minit? Tengoklah surah apa baca kan. Tapi surah solat sunat fajar ni dia mesti baca 2 surah tu je kan. Kafirun dengan mungkin 2 minit je, tapi Allah balas dengan lebih baik pada dunia dan segala isi. Mana saya sempat pergi kerjakan jalan jam 1 jam, sanggup. Tapi nak salat sunat 2 rakaat ramai tak sanggup. Sebab apa? Dia tak faham ni. Yang 2 rakaat tu bakin, kekal. Yang dia pergi kerja pagi sampai malam tu yang fadu. Kalau dia faham yang ni, dia utamakan yang ni. Kan? Yang sabar tu tak semestinya amal. Kadang-kadang apa tu musibah tu sabar lah. Okey. Tengok ayat Quran. Allah kata Allah akan balas kepada orang yang sabar. Allah tak kata Allah akan balas kepada orang yang beramal. Soalan dia, kenapa Allah tak kata balas kepada orang yang beramal? Sebalik, balas kepada orang yang sabar. Kenapa? Nak beramal pun kena sabar. Ha? Nak beramal? Tapi ada orang tak sabar boleh beramal. Kan? Ada kan? Sekejap je. Ramai yang beramal tapi tak sabar. Ada boleh bangun malam, setiap malam sebab dia pun pencing kan. Kerja pun tak ada. Tapi bila sikit dia tak sabar. Sebab itulah nilai amalan yang sebenar ialah sabar. Dan sabar kita dah tahu kan ada berapa jenis? 3. Pertama, sabar melaksana perintah Allah. Sabar nak salat, sabar nak tutup aurat. Yang kedua, sabar meninggal larangan Allah. Sabar jangan mengumpatkan, nak berhenti bercakap tu. Boleh tak berhenti sekarang? Boleh tak sabar? Sabar tahan diri, jangan bercakap. Cakap juga kan. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Maknanya kalau dia boleh sabar 3-3, inilah balasannya. Betul? Lepas tu bila kita ditimpa musibah, kadang-kadang kita terlupa tu. Balasan di atas kesabaran kita lebih mahal daripada musibah yang menimpa. Betul kan? Contohlah telefon hilang 2,000. Kalau kita sabar, agak-agak berapa kita dapat balik? Senyum je telefon hilang. Kenapa? Sebab aku dapat lebih mahal daripada 2,000. Boleh fikir macam tu? Ustaz Zat cakap lah, ini telefon saya yang kelima ni. Okey? Jadi ingat, masuk dalam kepala ayat ni. Tak perlu hafal semua ni. Hafal yang atas je. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqin. Bodoh kamu kerja untuk cari apa yang di sisi manusia daripada pagi sampai petang. Tapi akhirnya yanfadu. Dan apa yang di sisi Allah kamu abaikan, kamu lewatkan. Sedangkan dia adalah kekal. Cuba buka surah Ali Imran. Ayat 198. Ali Imran 198. Jumpa. Ayat ni kalau ikut sunnah Nabi, setiap hari Nabi baca kan? Bila Nabi baca ni? Dalam solat ke sebelum solat? Sebelum solat. Bila Nabi bangun pagi, Nabi baca 11 ayat ni. Daripada 190 ayat, 190 sehingga ayat 200. Kan? 11 ayat terakhir, Ali Imran. Lepas baca 11 ayat ni, baru Nabi berwuduk dan solat malam. Dia susah nak baca kecuali kita hafal. Kalau tak hafal, kena tukar jari dah. Tak boleh.
Oh, dah kena sangat macam tu. Okey. Cuba tengok. Kalau kita tengok ayat sebelum ni, ayat 196 dan 197. Ada? Okey. Ha ni. Allah kata apa? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan, Allah larang, jangan taqallub. Taqallub apa mana? Dia terjemah hilal mudik. Yalah, sebab itu hati dipanggil qalbun. Sebab hati sentiasa berbolak-balik kan. Ya, dan kalau kita baca doa supaya Allah tetapkan hati kita, apa doa tu? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Jadi taqallub ni berbolak-balik. Asalnya apa yang berbolak-balik ini bukan hati. Allazina kafaru, orang-orang kafir. Di mana ni? Fil bilad, dalam negeri. Jadi berbolak-baliknya orang kafir dalam negeri, la yaghurrannaka, jangan sampai kamu terpedaya. Apa maksud? Apa maksud? Kenapa Allah kata berbolak-balik? Allah tak kata kemewahan. Orang kaya berbolak-balik ke? Bukan. Saya nak tanya orang Mekah ni, orang Quraisy Mekah. Dia sepatutnya dia mati kebuluran sebab dia tinggal di padang pasir. Betul? Pada pasir tak tumbuh apa-apa, sumber pun tak ada, kelapa, minyak tak ada, timah tak ada. Kan? Kalau ikut logik akan matilah. Tapi ada sebahagian mereka kaya gila. Apa sebab? Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i. Sekejap mereka pergi ke Yaman. Sekejap mereka pergi ke itu dipanggil berbolak-balik. Orang kafir kaya sebab mereka berniaga. Dan mereka ni menentang Allah, kafir. Tapi Allah bagi mereka kaya. Nabi Muhammad pula bekerja untuk Allah, pencipta langit dan bumi, tapi hidup miskin, bahkan dihina di Mekah. Diletak isi perunta ketika sujud. Kalau kita duduk tempat Nabi kan, kita buat kerja Allah, tapi Allah bagi kaya, musuh dia. Kita ada terasa tak? Ada terasa tak? Kita ni anak yang baik kan? Abang kita jahat, tapi bapa kita dah bagi kesenangan pada abang kita yang jahat. Ada terasa tak? Ada kan? Kalau tak terasa memang ada masalah kan? Jadi Allah nak pujuk hati Nabi. Jangan kamu tertipu dengan kekayaan orang kafir dalam negeri. Cuba ayat seterusnya. Kenapa ni? Kenapa tak boleh tertipu? Sebab mata'un qalil. Yang mereka dapat kekayaan tu hanyalah mata'. Betul senang, betul seronok, tapi hanya sedikit. Apa mana sedikit? Apa mana sedikit? Sekejap. Bila tu? Bila kekayaan dunia dikatakan sedikit? Bila dibanding dengan akhirat. Ada nilai tak? Bila kekayaan dunia semua sekali ni dibanding dengan akhirat yang kekal abadi. Dunia ada ke? Tak ada. Jadi Allah nak puja hati Nabi. Mereka kaya, betul senang, tapi sedikit sementara. Summa, lagi parah apa dia? Summa ma'wahum. Lepas seronok sekejap, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Jadi kenapa kamu nak dengki? Kan? Dan neraka jahanam wa bi'sal mihad. Itulah seburuk-buruk tempat. Mihad ni tahu tak Allah sebut dalam surah apa? Amma yatasaalun. Alam naj'alil arda mihada, kan? Sama. Bukankah kami jadikan bumi ni mihada, hamparan yang kamu selesa tinggal. Dan ada bukan hadis lah, kata pepatah Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada
Mahdi. Mahdi apa makna? Apa maksud buayan? Budak, baby suka duduk kat buayan kan? Mak bapak lagi suka kan? Sebab apa? Sebab baby tu selesa dan mudah tidur. Mak bapak lagi senang nak tidur lah. Jadi mihak tu hamparan ataupun tempat yang selesa. Adakah neraka jahanam tempat yang selesa? Habis kenapa Allah kata sebaik-baik tempat yang selesa? Ini dia panggil apa? Sindir. Sila masukkan penjara tempat yang hotel 5 bintang kan? Sakit hati tak? Okey, ayat seterusnya. Habis kamu dapat apa ya Muhammad? Orang kafir menentang aku bagi kaya. Kamu dapat apa? Lakinil ladzina taqaw. Akan tetapi orang-orang yang takut pada Tuhan mereka. Apa saja masalah, apa saja keadaan, mereka tetap bertakwa. Apa bagi mereka? Lahum jannatun. Bagi mereka surga. Surga pula tajri, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berapa sungai? 4. Sungai apa? Madu, arak, susu dan air yang diproses lah, bukan air mineral water tu. Dan nikmat seterusnya kekal. Yang tadi apa? Mataun qalil kan? Yang ni kekal. Fiha. Dan nuzulan. Nuzulan Allah kata semua tu adalah anugerah min indillah. Dari sisi Tuhan mereka. Ni yang poin saya nak sebut ni. Wa ma indallah. Dan apa yang di sisi Allah adalah khairun. Apa yang di sisi Allah adalah jauh lebih baik. Tapi untuk siapa? Bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang. Lil abrar. Untuk siapa al-abrar? Sebab itulah ramai manusia dikejar apa yang di sisi Allah ataupun apa yang di sisi manusia. Kebanyakan manusia. Sebab dia bukan al-abrar. Yang hanya kejar di sisi Allah hanyalah orang yang bersifat al-abrar. Kalau kita sendiri banyak masa kita kejar apa yang di sisi manusia. Kita bukan al-abrar. Kalau al-abrar mesti kejar apa yang di sisi Allah. Siapa al-abrar? Allah sebut dalam surah apa ni? Surah apa? Surah apa? Bukan. Sifat-sifat al-abrar. Surah Al-Insan. Mahani jawab surah Al-Insan. Kan? Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Allah kata al-abrar akan di syurga minum daripada bekas yang berisi arak yang ada campuran daripada kafur. Lepas tu ainan. Kafur tu adalah mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Apa al-abrar buat kat dunia? Yufuna bin nazri. Mereka menunaikan nazar. Ada ulama ahli tafsir mengatakan menunaikan nazar ialah dia buat yang sunat macam wajib. Kan nazar kan benda tu asal sunat. Bila bernazar jadi sifat utama al-abrar apa dah? Yang wajib memang dah sempurna. Yang sunat dia buat macam benda yang wajib. Contoh solat sunat 12 rakaat. Bagi mereka wajib dilaksanakan. Puasa sunat kan? Solat malam. Kemudian al-abrar suka bagi makan kepada anak yatim, miskin, orang miskin dan asirah. Asirah orang kafir tu. Bagi makan. Bukan mesti bagi makan lah, tapi Allah sebut bagi makan sebab makan adalah
asas kehidupan manusia. Kemudian bila mereka selalu bagi makan, apa yang mereka nak daripada itu? Innama apa dia ayat tu? La nuridu minkum kami tak nak apa sedikit pun balasan daripada kamu, walaupun ucapan terima kasih. Yang kami nak apa dia? Indallah wajhullah. Yang kami nak apa di sisi Allah. Kamu tak nak ucap terima kasih, langsung kami tak kecil hati. Sebab matlamat kami ma indallah. Inilah al-abrar, al-abrar. Dan juga al-abrar ialah sifat mereka pada inna nakhafu min rabbina yauman yang mendorong al-abrar suka bagi makan pada orang miskin, suka buat kebaikan sebab memikirkan hari yang menakutkan di akhirat. Semoga dengan amalan mereka ini Allah selamatkan mereka di akhirat. Sebab tu Allah jaminkan bila mereka takut pada azab Allah, Allah jamin apa? Wa waqahum Allah memelihara mereka daripada kejahatan hari kebangkitan tu, hari akhirat. Okey, kita balik pada ayat kita. Dah, okey dah. Dia ada teknik dia. Okey. Ahli syurga gembira dengan apa yang Allah bagi pada mereka min fadlih, daripada anugerah Allah. Dan wa yastabshiruna, dan mereka yastabshiruna, tengok dia terjemah apa? Bergirah hati. Sebenarnya yastabshiruna bukan setakat bergirah hati. Mereka saling memberi berita gembira kepada orang lain, termasuk kepada orang yang hidup. Mereka lebih tepatlah memberi berita gembira kepada siapa ni? Dengan orang yang lam, orang-orang yang belum yalhaqu, menyusul mereka. Mana orang ni masih hidup ke dah mati? Masih hidup. Siapa ni? Satu, dia gembira sebab apa yang Allah bagi pada mereka. Yang kedua, mereka saling menggembirakan orang lain pula. Siapa orang lain tu? Ya, yang bakal syahid. Macam mana dia boleh sampaikan? Dia kan berhenti. Senyum? Tak, dia bergembira. Dia gembirakan dengan apa? Dengan apa yang mereka dapat, dengan apa yang Allah bagi pada mereka. Tapi soalnya, macam mana mereka boleh sampaikan benda itu pada orang hidup? Mereka dah mati. Faham soalan? Jawapannya? Apa dia? Tapi mana kita tengok, mana kita tahu orang mati syahid dapat nikmat-nikmat ni? Mana dia cakap? Sebenarnya ayat ni lah yang menyampaikan berita tu kepada kita. Sekarang kita tahu tak? Mereka nak sampai pada kita. Kita tahu tak? Jadi siapa yang menyampaikan? Allah. Nampak tak? Subhanallah. Dan tengok pengajaran juga, kenapa yang mati syahid nak sangat kawan-kawan dia yang belum mati supaya dapat mati syahid macam mereka. Kenapa mereka nak sangat? Sepatut logik apa dah? Aku dah selamat dah. Masalah kamu tanggung sendirilah. Kan? Kenapa dia masih memikirkan kawan-kawan yang masih hidup dan mereka nak sangat kalau boleh mati syahid macam mereka? Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman adalah bersaudara. Dan Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tu tak beriman sehinggalah dia sayang pada saudara dia sebagaimana dia sayang pada
Kalau dia suka mati syahid, dia wajib suka kawan dia juga mati syahid. Baru dia beriman. Boleh faham? Maknanya kalau dia masuk syurga, lepas tu langsung tak fikir saudara dia, sebenarnya dia belum beriman. Sampai tahap tu. Dan ada dalam satu surah, mereka yang mati syahid, bila Allah kata masuklah syurga, dia kata, alangkah baiknya kalau kaum aku dapat tahu apa yang aku dapat. Maknanya dia mati syahid, dia kata apa? Kalau boleh aku nak bagi tahu kawan yang masih hidup, apa yang aku dapat sekarang. Surah apa? Yasin. Baca ayat tu. Yasin kan dah hafal 20 tahun baca kan. Dia terhafal dengan sendiri. Wakil adkhulil jannah. Boleh tulis sini. Kan tu nak hantar. 26, 27. Okey. 26, 27. Boleh? Boleh besar? Okey. Kisah ni seorang lelaki kan. Dia bukan Nabi dan bukan ulama. Allah kata waja'a rajulun. Seorang lelaki biasa aja. Min aqsal Madinah, daripada hujung kota Yas'a, datang bersegera untuk apa ni? Datang segera untuk dapat apa? Apa yang di sisi manusia atau apa di sisi Allah? Di sisi Allah. Jadi dia pergi berdakwah kepada orang kota kan. Setelah orang kota menolak dakwah, Nabi yang Allah hantar 3 orang sekaligus. Jadi tahu tak risiko dia apa? Matilah, dibunuh. Dan betul-betul dibunuh kan. Bila dibunuh, Allah kata apa? Qila. Dikata kepadanya, udkhulil jannah. Masuk syurga. Maka apa kata yang mati ni? Qala ya laita. Alangkah baiknya seandainya kaum aku. Kaum aku yang mana ni? Beriman ke kafir? Alangkah baiknya kaum aku ya'lamun, tahu apa? Kita kalau orang bunuh kita, lepas tu kita masuk syurga, kita apa harapan kita pada yang bunuh kita tu? Aku nak tengok mukamu dalam neraka. Kan? Tapi orang beriman kan, bila dia masuk syurga langsung tak ada rasa dengki, dendam, tak ada langsung. Bahkan yang ada ialah benda yang positif. Aku harap kaum aku tahu apa yang aku dapat. Hasil dia bunuh aku. Bukan rugi pun. Iaitu bima ghafarali. Dengan apa yang Allah ampunkan dosaku. Semua dosa aku Allah ampunkan. Sebab kamu bunuh aku. Sebab aku mati dalam fi sabilillah. Nikmat. Yang kedua, wa ja'alani. Dan Allah telah menjadikan aku minal mukramin. Daripada orang yang dimuliakan. Apa mana dimuliakan? Ashabu Yasin. Tolonglah jawab. Ya duk baca Yasin sekian lama ni. Apa mana mukramin? Apa dia? Dan apa maksud mukramin, dimuliakan? Allah tak kata Allah jadikan orang ni tak kata Allah jadikan aku orang mulia, bukan. Allah jadikan aku orang yang dimuliakan. Beza tak? Aku mulia dengan aku dimuliakan. Tak diampunkan, dah ada dah. Kita kalau orang jemput kita lah, jemput makan kan, daripada Johor, dia datang ambil kita, lepas tu tunggu kat luar, kita nak masuk kereta, dia buka pintu, dia silakan duduk, lepas tu bawa pergi rumah dia, dia buka pintu, nak duduk pun dia tarik kerusi, lepas tu nak basuh tangan pun dia basuh tangan kita, buah pun dia koyak, cuma dia tak suak je nasi kan. Lepas tu sudah makan, dia pergi hantar pula Kuala Lumpur. Sampai depan rumah. Kita dimuliakan tak? Sebab apa? Kita tak buat apa-apa. Betul?
Jadi Allah nak bagi tahu siapa yang masuk syurga memang dia adalah dimuliakan. Dia tak buat apa-apa pun. Betul tak ahli syurga nak apa-apa dapat? Perlu tak bangun untuk dapat buah? Tak. Itu maksud mukramin. Jadi kenapa aku nak berdendam dengan orang yang sebab aku berdakwah dan sebab aku dibunuh aku dapat yang terbaik di sisi Allah. Kenapa aku nak berdendam? Bahkan kalau boleh aku nak mereka pun dapat apa yang aku dapat. Bersih tak hati orang beriman? Bersih. Jadi pengajarannya apa ni? Berapa ramai yang baca Yasin? Nak jadi macam lelaki ni kan nak dapat pahala baca Yasin je? Ha? Tengok nilai manusia kan? Allah kata yang terbaik ialah ini, yang mati pada jalan Allah. Dan Allah sebut dalam surah Yasin. Tapi berapa lama baca surah Yasin, berapa ramai yang baca surah Yasin, dah 7 keturunan. Berapa ramai yang dapat menjadi seperti lelaki ni. Berdakwah tak takut pada sesiapa dan akhirnya dapat masuk syurga kan. Itu dia punya apa tu? Baca tak faham apa-apa. Kalau baca faham, ramai orang akan menjadi pendakwah macam lelaki ni. Betul tak? Okey. Kita balik pada ayat kita. Okey. Orang yang mati syahid ni pertama gembira sebab dapat anugerah daripada Allah. Yang kedua, mereka saling menggembirakan kawan mereka yang belum mati syahid. Min khalfihim, di belakang mereka makna yang belum matilah. Apa berita gembira yang nak disampaikan orang mati syahid kepada mereka yang belum mati syahid? Apa di antara berita gembira? Allah khaufun, agar tidak khaufun apa dah? Takut. Alaihim, tidak ada takut ke atas mereka. Walahum yahzanun, dan tidak mereka bersedih. Jadi antara berita gembira yang nak disampaikan orang mati syahid pada orang masih hidup, apa dia? Jangan takut, jangan sedih. Berita gembira kah? Jangan takut, jangan sedih. Ha? Kenapa dua ni? Satu takut, satu sedih. Ha? Dia apa beza takut dengan sedih? Takut yang akan datang. Sedih? Yang dah lepas kan. Sekarang kita pasal COVID-19. Sedih ke takut? Dua-dua pun ada kan. Dua-dua ada kan. Jadi kata orang yang mati syahid ni, pertama jangan takut. Siapa-siapa yang belum mati, yang masih hidup, jangan takut. Biasa kita ni takut apa? Kalau nak mati syahid, takut apa? Takut mati itulah. Takut azab kubur, takut pada mahsyar kan. Jangan takut. Kenapa? Mati tak ada. Tak rasa apa-apa. Bahkan kamu hidup. Kemudian azab kubur tak ada. Soal jawab semua tak ada. Pada mahsyar semua okey, beres. Ini apa yang perlu kamu takut. Yang kedua, jangan sedih. Biasa kita nak pergi berjihad ke apa ke, kita sedih sebab nak tinggal keluarga kan. Kenapa kamu perlu sedih? Sebab kamu dapat yang lebih baik daripada yang kamu tinggal. Dan kalau keluarga kamu beriman, kamu akan jumpa balik tak? Jumpa balik. Jadi tak patut orang yang mati syahid sedih sebab dia pergi tempat yang lebih baik daripada tempat yang dia tinggalkan. Tak masuk akal dia bersedih. Ha. Kita duduk kat kampung susah dapat kerja. Lepas tu pergi Kuala Lumpur, orang bagi kerja dapat banglo. Tiba-tiba menangis 3 hari 3 malam. Patut tak? Gembiralah. Ha ni cara Allah nak betulkan cara kita berfikir. Sebab ramai yang sedih, takut nak mati. Sebab apa? Sebab dia tak yakin dia akan dapat tu jauh lebih baik daripada yang dia tinggal. Dunia dah apa? Dah melekat dah. Dunia tak nampak di akhirat.
Okey? Kemudian ayat 171. Dah habis ha? Masa dah habis. Oh, pendek je. Boleh habis ha? Okey. Yastabshiruna, mereka bergembira. Bini'matin, dengan minallah, dari Allah, wa fadlin, dan anugerah. Ini gembira lain. Yang tadi gembira apa? Ayat sebelum ni, gembira dia nak sampaikan kepada kawan yang belum lagi mati syahid. Yang ini gembira dengan nikmat daripada Allah dan anugerah. Dan kita nak tahu apa nikmat dan anugerah Allah kepada orang yang mati syahid ataupun kepada ahli syurga, bacalah surah Al-Insan. Bacalah surah Al-Waqiah. Banyak Allah sebut. Antaranya apa dia? Syurga yang sungai mengalir di bawah, pokok-pokok yang dahannya dekat untuk dipetik, tak payah bangun, tak payah berdiri, tak payah koyak kan. Dan apa saja kita nak, terlintas je, semua datang. Jadi mereka bergembira dengan nikmat itu. Sebab itulah antara sebab Nabi Adam dan Hawa nak sangat masuk duduk dalam syurga dan kekal sampai tergoda dengan syaitan kan. Apa poin syaitan? Kamu nak kekal tak? Jadi mendengar perkataan kekal tu, Nabi Adam terlupa larangan Allah. Kenapa Nabi Adam nak kekal sangat? Sebab dalam syurga semua dia tak payah buat apa-apa, terfikir, terlintas, semua ada. Allah kata makan apa saja, minum apa saja. Seronok sangat, tiba-tiba orang kata nak tak kekal. Oh, seronok sampai dia terlupa larangan Allah. Mana? Kita ni nikmat macam mana pun, bila ingat mati, bila ingat nak pindah, jadi tak seronok kan? Mula-mula rumah flat, lepas tu pindah banglo. Lepas tu bila tua, pindah balik rumah flat. Sebab tak larat nak jaga kan? Okey, kemudian wa annallah, sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak mensia-siakan ajra. Dia ajra bahasa Arab lebih tepatlah. Memang maksud dia pahala, tapi supaya kita ni terbuka sikit minda, kita terjemah apa? Upah. Manusia suka upah kan? Sebut pahala macam kan? Kita kata, okey, saya jemput untuk gotong royong bersihkan ofis ni. Agak-agak berapa orang datang? Minggu depan saya jemput gotong royong dan saya akan bagi upah setiap seorang 200. Berapa ramai datang? Dia bukan nak cuci sangat kan? Nak apa? Jadi Allah guna perkataan yang manusia suka. Tapi dia tak faham upah. Dia tak faham tu upah tu. Kalau upah manusia bagi, terlebih faham. Kalau Allah yang sebut, dia tak faham. Jadi Allah guna perkataan upah. Upah orang-orang beriman. Kita pernah dengar satu hadis. Ada seorang lelaki, dia masuk syurga, tengok-tengok amalan dia tak ada. Amalan soleh. Tapi dia masuk syurga, tengok-tengok, cek-cek tengok apa dia. Apa dia amalan dia? Dia ambil ranting tengah jalan, dia buang. Hadis sahih. Tengok, kerja simple je, tapi upahnya syurga. Betul? Kita kalau tengok ranting tengah jalan ke, duri ke, batu ke, kita berhenti tak? MBSA buat kerja apa ni? Okey. Apa maksud ayat ni? Allah tidak mensia-siakan. Apa maksud dia? Jadi apa yang Allah nak bagi itu sebenar? Kalau Allah tak mensia-siakan, makna jangan buat masa lah, termenung je. Zikirlah. Subhanallah wa bihamdi. Kenapa Allah tak sia-siakan?
Walaupun tak ada orang, kadang-kadang setengah jam tunggu orang kan. Macam mana je? Dia belik apa ni? Facebook. Tak berzikirlah, baca Quran, dapat 10 ayat, dapat 1 page. Kenapa? Allah tak pernah mensia-siakan amalan orang beriman. Sebab tu orang beriman, Nabi dan para sahabat salafus salih tak pernah buang masa walaupun 1 saat. Sebab setiap saat boleh jadikan pahala bagi mereka. Okey, boleh Jadi kesimpulannya apa? Pengajaran paling besar daripada ayat malam ni. Jadilah orang yang berakal waras. Apa tanda yang paling jelas orang yang berakal waras? Pantang nampak peluang untuk beramal soleh, untuk dapat pahala, pantang nampak dia yang pertama. Dia tak akan lepas peluang. Dia tak bagi peluang pada orang kan. Sebab tu ulama kata kalau sah pertama kan, sah pertama. Kalau dapat cik tua, kita muda lagi kan. Kita nak bagi pak cik tua ataupun kita sendiri yang masuk sah pertama tu. Kan? Walaupun yang pak cik tua tu bapak kita. Kita nak suruh bapak kita dulu kan kita dulu? Tak hormatlah orang tua. Kan? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Itu bapak kita tu. Sebab tu Nabi kata kalau manusia tahu kelebihan sah pertama, apa manusia akan buat? Kalau manusia tahu dan yakin. Tengok Nabi buat perumpamaan. Kalau manusia tahu kelebihan sah pertama dan semua tahu dan semua berebut. Bila semua berebut ramai, sah tak cukup, maka terpaksa mengundi. Maka manusia sanggup mengundi, sanggup menunggu keputusan. Siapa yang dapat dulu? Kalau dia tahu. Tapi ramai tak tahu kan? Silakan. Walaupun dia dah tua, besok lusa nak mati kan, patut dia berebut dulu. Ya. Kalau salat jemaah, sah perempuan, belakanglah. Kan? Tapi sah perempuan apply sama juga. Tak, yang pertama juga. Dia bukan sah belakang, paling belakang sekali. Itu sah. Kita tengok perasaan tak orang pergi masjid kan. Pergi lambat. Lepas tu bila pergi lambat, tak berebut nak sah pertama. Kadang-kadang pergi awal pun duduk belakang kan. Kadang-kadang orang komak pun masih duduk termenung je. Saya pun tak faham. Kalau kerja nak pergi awal. Kalau makan, kenduri, awal. Kalau yang di sisi Allah, slow and steady je. Sebab apa tu? Tak nampak. Okey, hafal ayat tadi. Wa ma indakum yanfadu. Wa ma indallah baqin. Semak dalam kepala. Apa di sisi kamu hebat macam mana, binasa. Tapi apa di sisi Allah kecil macam mana, baqin, kekal. Okey? Kita baca sikit buku ni. 62 amalan pembuka pintu syurga. Amalan ke berapa? Memberi nafkah di jalan Allah. Muka surat 56. 56. Okey. Ini dah baca kan? Dah. 19 Amalan yang ke-19, muka surat 57. Memberi sedekah. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah." Barang siapa yang bersedekah dengan satu sedekah kerana mengharap wajah Allah. Wajah Allah apa makna dia? Ada pendapat mengatakan redha Allah. Tapi ada pendapat mengatakan bila Allah sebut, Nabi sebut wajah, wajahlah. Sebab nikmat tertinggi dalam syurga ialah melihat wajah Allah. Kemudian hidupnya diakhiri dengan sedekah tersebut.
Dia bagi sedekah katalah RM5 je, tapi betul-betul kerana Allah. Masa tu dia mati. Nabi kata apa? Maka ia akan masuk syurga. Antara benda yang paling susah dalam hidup ialah nak bagi benda yang paling kita sayang. Hartalah. Lepas tu sedekah dipanggil sedekah. Apa makna sedekah? Sadaqallahul azim. Benar. Jadi kita bagi duit itu sebagai bukti yang mengesahkan iman kita adalah benar. Tapi kalau mulut cakap beriman tapi haji bakhil, kedekut, sebenar belum beriman. Kita baca satu lagi. Bersikap toleransi terhadap orang yang sedang kesusahan. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW, beliau bersabda, anna rajulan mata fadakhala al-jannah faqila lahu ma kunta ta'mal qal fa imma zakara aw zukira faqal inni kuntu ubayi'un nas fa kuntu unziru al-mu'sira wa atajawwazu fi sikkati aw fi naqdi fa ghufira lahu. Maksudnya, ada seorang lelaki meninggal dunia, lalu dimasuk ke dalam surga. Kemudian dikata pada lelaki ini, apa dulu kamu buat sampai kamu boleh masuk syurga? Rasulullah SAW melanjutkan, maka sama ada lelaki itu ingat sendiri ataupun dia diingatkan tentang amalan soleh dia. Maka dia berkata, sesungguhnya dulu aku adalah seorang peniaga. Aku menangguhkan pembayaran orang yang sedang kesusahan. Orang beli barang dengan aku, dia tak mampu bayar, aku bagi tempoh je, bagi tangguh je. Dan aku bersikap toleransi dengan masalah wang. Siapa-siapa yang susah tak mampu bayar, mungkin aku maafkan. Maka dengan sikap itu, dosanya diampun dan dimasukkan ke syurga. Subhanallah. Besar tak amalan dia? Besar tak? Tak besar. Kamu ada hutang kan? Okeylah, kamu tak mampu, saya tangguhkan. Simple aja. Tapi jadi penyebab masuk syurga. Kenapa? Mana lebih mudah? Kita nak tangguhkan hutang orang ataupun nak halalkan hutang orang dengan bangun malam? Mana lebih mudah? Ataupun kalau kita diberi pilihan, kamu nak bangun malam ke ataupun nak halalkan hutang orang? Kita pilih yang mana? Ustaz, saya bangun malam lah. Kenapa? Sebab bangun malam tak kena keluar duit. Nampak tak? Nampak mudah, tapi pertama-tama kalau hutang tu 10,000, kita nak halalkan. Orang yang berakal dia halalkan. Kenapa? Aku halalkan 10,000 masuk syurga. Berboleh tak? Berboleh. Tapi kalau orang tak berakal, tak yakin, aku nak cari 10,000 ni 10 tahun tahu. Senang-senang nak minta halal. Banyak baik kan? Dia soalnya apa dia? Setakat mana kita yakin dengan janji Allah. Kalau kita yakin 10,000 ke 100,000 senang je. Okey? Boleh? Siapa-siapa yang ada orang berhutang dengan dia, kalau nak masuk syurga, step pertama, bagi tangguhlah. Sebab nak bagi halal turun ni, mesti PKP ni susah juga kan. Bagi tangguh dulu. Kalau tak mampu, ingat hadis ni. Walaupun 100,000 tapi boleh masuk syurga. Okey, hadis satu lagi. Hadis yang tadi, hadis muttafaqun alaih. Adapun riwayat daripada Bukhari adalah anna rajulan kana fi man kana qablakum atahul malak liyaqbida ruhahu faqila lahu hal amilta min khairin qala ma a'lam qila lahu unzur qala ma a'lamu shay'an ghayra anni kuntu ubayi'un nas fi dunya wa ujazihim wa unziru al-musira wa atajawazu 'anil mu'sir wa adkhalahu Allahul jannah. Maksudnya bahawasanya ada seorang lelaki daripada kalangan umat sebelum kalian, mana umat sebelum Nabi Muhammad lah, didatangi oleh mereka yang akan mencabut rohnya. Kepada lelaki tersebut ditanyakan, apakah engkau pernah melakukan kebaikan? Lelaki itu menjawab, aku tak ingat lah. Bila tak ingat tu makna ada ke tak ada? Tak ada kan? Kalau banyak sangat biasa dia ingat. Lelaki itu menjawab, aku tak ingat. Kepada lelaki itu dikatakan, cuba ingat lagi. Kok ada kok. Lelaki itu berkata, aku tidak ingat satu pun amal yang aku lakukan kecuali aku dulu pernah memberi
hutang kepada orang lain sewaktu di dunia, dan aku bersikap toleransi kepada mereka. Aku memberi tangguh pada orang yang berkelapangan dan bersikap toleransi kepada orang yang kesusahan. Mana ada orang yang aku bagi tangguh, ada orang yang aku halalkan. Itu je amalan. Maka Allah masukkannya ke dalam syurga. Boleh? Jadi apa sebenar kelebihan besarnya apa dia? Yang permudahkan hutang, menghalalkan hutang. Apa kelebihan besar menyebabkan dia boleh masuk syurga? Nabi sebut dalam satu hadis, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cinta, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. Dan kemudian Nabi sebut lagi, antara yang memberi manfaat pada orang ialah yang melansaikan hutang orang. Makna dengan melansaikan hutang orang, amalan yang paling Allah suka. Macam mana Allah tak masukkannya ke surga? Sebab dia buat yang Allah suka. Sebab tu amalan terbaik bukan untuk diri kita kan. Pergi umrah berulang kali, pergi haji berulang kali, pergi melancong berulang kali, tapi bantu orang kurang, susah nak masuk syurga. Jadi banyakkan guna kebaikan kita untuk menyenangkan orang. Itu lagi memudahkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cukup ah. Kita jumpa lagi insya-Allah malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم